yang menurunkan kitab ini minallah, tanzilul kitabi minallah, yang menurunkan kitab ini iaitu Al-Quran, Allah. Dan Allah ni siapa dia? Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab iaitu Al-Quran bil haqq, dengan penuh kebenaran, untuk zahirkan kebenaran. Maka fa'budillah, sembahlah hanya Allah, mukhlisan lahuddin, mukhlis dengan penuh ikhlas, lahuddin, dan hanya pada Allah kamu patuh, kamu ikut, hanya pada Allah SWT kamu taat. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, ini Allah Taala bagi tahu hakikat orang kafir ni, orang yang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Dan orang yang mana jadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat dia bergantung. Dia bagi tahu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kami tidak sembah mereka. Sembah dengan Allah, kami tidak berdoa memohon kepada mereka. Tak kira dia mohon itu supaya mohon pada Allah, itu semua tak mohon pada mereka. Itu doa dia panggil, ibadat. Ma na'buduhum, kami tidak memohon, kami tidak beribadat pada mereka itu dengan cara mohon pada mereka, melainkan liyuqarribuna ila Allah zulfa, supaya melalui mereka ni menjadi perantaraan untuk kami hampir dengan Allah sehampir-hampirnya. Ini syirik. Mana ada manusia ni yang waras, hatta Tok Cha kita beritahu, dia tak sembah patung-patung tu, semata-mata patung tu. Kalau kefahaman syirik ini maknanya bila satu orang sembah dengan niat i'tiqad dia boleh bagi mudarat manfaat, barulah jadi syirik. Tak ada syirik sebenarnya, tak ada syirik. Hatta suruh Nabi Isa sebenarnya dia wasilah, Nabi Isa itu sebagai wasilah untuk hampir pada Tuhan Bapa. Dia Tuhan anak, tak ada kepada rapat kali dengan Allah SWT. Tak. Tuhan anak pada Tuhan Bapa, itu konsep syirik. Tak. Tauhid ni mari ni daripada hamba dengan Allah SWT. Nabi mari ajar hamba minta dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui. Berhala jadi kerana gini ni Allah Taala bagi tahu ni, mereka yang jadikan selain daripada Allah SWT sebagai Tuhan, mereka bagi tahu, ma na'budu, kami tidak sembah mereka, kami tidak doa pada mereka supaya mereka tu menjadi perantaraan untuk kami hampir dengan Allah sehampir-hampirnya. Itu kefaham. Mana Allah Taala tahu, sebelum ni Allah Taala tak bagi tahu. Maknanya orang Mekah tak, masalah dia ni, dia beranggap bahawa 360 berhala ni wasilah untuk hampir dengan Allah, untuk hampir dengan Allah SWT. Bukan dia ada i'tiqad bahawa berhala Manat la Uzza ni boleh bagi mudarat manfaat. Tak, ni dia fikir orang ni rapat dengan Allah. Kita tahu kan daripada sirah, daripada sejarah, Ammar bin Luhai yang mula-mula bawa berhala ke Mekah. Ammar bin Luhai, tak, dia import berhala tu daripada Syam, kan? Daripada Syam dia ajar orang Mekah ni, kalau kemarah ni kita seru dia tak, dia ni rapat dengan Allah. Berhala tu asalnya orang mana rapat dengan Allah SWT, kita seru nama dia, sebut nama dia, tak. Maka dia akan lobby Allah Ta'ala. Ini istilah dia sendiri, istilah mereka, istilah orang zaman kita sekarang ni. Tak. Siapa boleh lobby Allah? Siap kita nak direct dengan Allah. Jadi sebab tu kita pergi kubur Tok Wali tu, kubur orang soleh ke apa, biar dia lobby Allah Ta'ala. Kita ni siapa dia? Kita ni semua perasaan yang sama, membahaya. Ini perkataan daripada mereka sendiri ni. Tak. Dia ajar dia kelas dia ke tak? Kita siapa dia? Tak. Sebagaimana rezeki kan, Allah belakang semua Allah, tapi Allah tak nak bagi pada fulan. Dia tak ada beza kan di antara asbab fauqal tahtal asbab dengan fauqal asbab. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu adalah hadis kan, tak tolong orang gapo-gapo semua rezeki kan. Tu Nabi bagi, tak ada masalah. Hak ni orang tak penuh, tak ada pun. Nuh mula-mula punah lagu mana? Semua berkait dengan tokoh-tokoh soleh belakang ni. Tak, tokoh-tokoh soleh belakang. Jadi sekarang ni dia sudah mature dah, dia sudah matang dah, dia hiyah begitu sekali pula dah.
Hok ngajar pula, janggut juga, jubah juga, serbai juga. Ayah. Nah, masyarakat kita ni kalau buat agama jadi tamadan, tak tahu pun cilik-cilik ni. Jadi tidak kritis. Tak. Sedangkan tengok kita belajar Quran, kita baca Quran hari ini boleh tengok tak bagaimana Allah Taala sifatkan dia. Bagaimana Allah Taala sifatkan selain daripada dia. Kita tak tahu ke satu kan? Mana Allah Taala nak dia, puja dia. Seru hanya dia. Bergantung pada dia, tawakal pada dia. Tiba-tiba ajar mari tawajjuh pada orang lain. Dia ni boleh tolong jawab dalam soalan dalam kubur. Habis dia khianat habis. Habis dia khianat. Dia asal dia ni ayat kita baca ni, ayat nombor 3 surah Zumar ni. Ni Allah Taala bagi tahu kepada kita ni. Ni tekok orang Mekah ni dia rasa betul ni, dia kata kita bukan sembah demon ni 360 pahala ni, Manat la Uzza ni bukan. Kita ada tekok dia boleh cipta naik bumi dah. Allah lah kau orang Mekah pun. Sebab tu berkali-kali kita jumpa dia dah. Tapi dia kat kita ni cemar. Lepas tu demon ni rapat dengan Allah SWT ni, orang baik-baik belaka ni. Dah. Dia cerita tentang kebaikan mereka tu mutawatir. Lepas tu pula jadi pula dah. Jadi dengan ramai pula. Habis sebab tu tak erak Nabi. Dak Quran pula mari batal belaka. Tu kena setiap orang ni bina dengan Allah. Tapi tengok ke tak Nabi telah berjaya bina para sahabat. Dia tengok boleh lahir generasi yang begitu hebat. Yang tak terkesan dengan dunia, yang tak terkesan dia boleh bina kehidupan sungguh. Tak boleh zahirkan keadilan sungguh. Kalau hak ni, kalau lahir hak ni, kalau kita terima semua ni ke Allah, masyarakat jadi masa. Tak, namun mimpi orang soleh tu jadi agama ni. Tak. Mereka dalam kampung kena buat korban pula. Korban anak tina, korban gini, macam-macam. Bahaya. Sebab tidak ada kamu, tidak ada bantuan daripada Allah SWT. Sebab tu dia tidak sejalan dengan Quran. Sebab tu tak ada orang yang boleh buat kamu dia tafsir Quran. Tak. Sebab dia akan jumpa tengok daripada Nuh ulai-ulai kan. Nuh siapa kau Nabi kita ni kamu dia? Ma'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan syirik dengan Allah, tidak ada Tuhan. Tapi dia rasa betul. Sebab tu Allah kata innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi. Allah Taala sendiri akan buat keputusan berkaitan dengan apa yang mereka perselisih. Dan Allah buat keputusan. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada huwa kadzibun kafar. Pendusta dia tak penentang, kafar. Tak. Lau arada Allah kata kalau Allah nak jadikan di kalangan hamba ni, di kalangan makhluk ni sebagai anak, lastafa mimma yakhluqu ma. Nasa Allah Taala akan pilih daripada apa yang Allah Taala cipta lebih hebat lagi. Subhanahu, maha suci Allah. Wa huwa Allah, dialah Allah al-wahid, yang maha esa, yang maha perkasa. Allah khalaqas samawati, dia yang jadikan langit dan bumi bil haqq, dengan penuh kebenaran. Yukawwirul laila wan nahar, dia yang ubahkan malam dia siang, ubah siang kepada malam. Wasakhkhara syam, dia yang tundukkan matahari, bulan, kullun yajri, semua ni bergerak di atas satu tempoh yang telah ditentukan oleh Allah. Ala ketahuilah huwal azizul ghafar, dialah yang maha perkasa, dialah maha pengampun. Langit dan bumi, matahari dan bulan, sekarang kita pula siang dan malam, dia belakang. Khalaqakum min nafsin, dia jadi kamu asalnya daripada jiwa yang satu. Thumma ja'ala minha zawj, kemudian daripada jenis yang sama Allah Taala jadikan pasangan. Jenis manusia juga, isteri kita, pasangan kita. Wa anzala lakum, tengok Allah Taala turunkan kepada kamu minal an'am, tengok wa anzala lakum al-hadid pun wa anzala lakum al-hadid ni. Tapi orang jenis apa, jenis tak nampak ke dah, dia terjemahkan wa anzala dengan makna khalaqa juga. Allah jadikan untuk kamu, jadi untuk kamu tak binatang ternakan. Tak, Allah Taala binatang ternakan. Sebab tu kita kata naik kapal atas kapal Nabi Nuh ni tak sebagai tumbuhan dan tanaman ada binatang ternakan ni ya. Binatang ternakan ni naik sebagai makanan, sebagai lepas ni nak bina penempatan dengan kulit-kulit mereka tak digunakan sebagai kenderaan. Ni belum Allah telah sediakan sempurna binatang al-an'am ni sebagai rumah kita boleh buat, sebagai alat-alat hidup bagi kita, dan sebagai kenderaan, sebagai makanan, sebagai minuman, dia sempurna dah. Manduk atas kapal tu, makanan ada, minuman ada, semua ada. Semua ada. Dia tengok Allah Taala wanzala lakum. Gani sama, kalau cipta manusia masih alat anam, cipta kita masih alat anam. Mana kita dengan alat anam tak boleh dipisahkan. Tak boleh nak dipisahkan. Sebab dia simbol bagi makanan lah. Azwaj.
Samaniyata azwaj, ada 8 pasal. Al-An'am ni samaniyata azwaj, Allah bagi tahu 8 pasal. 8 pasal. Gapo dah pasal? Min ad-dha'n ithnain wa min al-ibli ithnain wa min al-baqari ithnain wa min al-ghanim ithnain. Dah. Pasal. Bagi sepasal, lembu sepasal, unta sepasal, kambing sepasal. Yakhluqukum fi butun, dia yang jadi kamu dari perut ibu kamu, khalqan min ba'di khalqin, satu peringkat ke satu peringkat dalam 3 kegelapan. Dalam 3 kegelapan Allah Taala jadi. Ini kudrat Allah. Allah Taala bagi tahu. 3 kegelapan Allah SWT bagi tahu kejadian manusia. Tak ada cahaya. Boleh buka sistem sel-sel tu jadi mata, jadi telinga, jadi serupa pula tu. Mata serupa tu, hidung serupa nenek, kulit serupa mak dia, serupa ayah dia. Bagi tak ngaji pula kata asyik mesti. Mak dia makan, kadang-kadang nak pakai pau, kadang-kadang nak teringin, nak pakai goten, nak pakai ni. Allah tak nak buat. Tak nak buat. Sedangkan nak boleh kemahiran tu bahagian pakai mata, pakai ni. Kalau manusia kan ngaji habis ni. Tak, ngaji begini. Tu pun tak boleh buat sebab tu. Ni Allah SWT dalam 3 kegelapan. Dalam kegelapan perut, dalam kegelapan rahim. Tak. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah rabbukum, Tuhan kamu, lahul mulk, milik dia belaka semua kerajaan. La ilaha illahu, tidak dapat bergantung melainkan dia. Fa anna, bagaimana kamu boleh dipaling Bagaimana suruh orang lain? Nah, bagaimana suruh orang lain? In takfuru fa inna lillah ghaniyun ankum. Fa inna Allah ghaniyun ankum. Sekiranya kamu kufur dengan tak jadi hamba Allah, maka Allah Taala tidak berhajat pada kamu. Tengok. Wala yarda li ibadil, Allah Taala tidak redha pada hamba dia kekufuran. Tapi Allah Taala buat jadi kufur. Ujian, tapi Allah tidak redha. Allah Taala belaka baik buruk ni, Allah Taala belaka. Ikhtiariyah tu dak manusia tahu pada diri dia sendiri, dia ni Allah Taala bagi. Dalil manusia ada pilihan agama, tengok manusia boleh kufur tu. Dalil sebesar-besarnya dak manusia boleh kufur dengan Allah, bukan setakat boleh langgar perintah Allah, boleh kufur, boleh tak mengaku Allah. Boleh. Sedangkan dia bagi rezeki, dia yang cipta. Tapi Allah wala yarda, dia tidak redha untuk hamba dia kekufuran. Tapi oleh kerana dunia tempat ujian, dan mana ada beriman ada tak beriman. Wa in tashkuru yardahu, sekiranya kamu bersyukur, jangan bersyukur, yardahu lakum. Syukur dengan apa? Dengan ketaatan. Bukan bila kita dak puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, maya dak apa dak jadi. Sebab tu syukur ni dia lazim dengan amal. Sebab tu Allah Taala puji Nabi Daud ni ada. Ya'malu ala Daud syukra. Sini tengok Allah. Wa in tashkur, sekiranya kamu bersyukur, Allah Taala redha untuk kamu. Dengan taat perintah Allah SWT. Dan wala taziru wazratu wizra. Tidak ada mana-mana jiwa tanggung jiwa orang lain, dosa orang lain. Tidak ada mana-mana orang. Setiap orang bertanggungjawab terhadap masing-masing. Ini Allah. Summa ila rabbikum, kemudian kamu akan kembali pada Tuhan kamu, tempat kembali kamu. Allah Taala akan bagi tahu apa yang kamu telah buat masa dunia dulu. Dan Allah SWT ni pula alim, bila tahu belaka apa yang ada dari dada kamu. Tak ada nak tipu sikit apa. Nak tipu. Kemudian Allah Taala cerita tentang jiwa manusia. Surah Mekah banyak berlaku ni. Wa idza masal insana durrun dar. Manusia ni bila ditimpa musibah kan, panjang doa kepada Allah Taala. Muniban ilaih. Dak merintih Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dak. Summa idza khawalahu ni'matan min, bila Allah Taala tukar jadi nikmat yang sangat besar Allah Taala bagi pada dia, nasyama, lupa dia doa tu. Sebelum ni waja'ala lillahi andada, jadi ke Allah ni ada sekutu pula, liudilla an sabilih, untuk dia jauh daripada jalan Allah SWT. Qul tamatta' bi kufrika qalila, katakanlah enjoy lah dengan kekufuran kamu sementara ni. Innaka min ashabin nar, orang lagu ni kamu ni masuk di kalangan ahli neraka. Amman huwa qanitun ana al-laili sajin wa qa'iman yahdul akhir wa yarjuna rahmatah. Adakah sama orang dengan orang yang mana tadi, orang kufur tadi, dengan orang yang mana qanitun, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ana al-laili sajin, sepanjang malam sujud, berdiri, yahdharul akhirah, begitu takut dengan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Kalau ayat tak sama, waras lagi. Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang dapat pengajaran ni ulul albab, orang cerdik. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum, katakanlah pada hamba-Ku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kamu, jagalah perintah kamu, perintah Tuhan kamu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, Allah Taala sudah buat keputusan pada orang yang mana buat baik pada ketika mana di dunia ni, buat baik dengan taat perintah Allah. Hasanah.
Wa ardullahi wasi'ah. Dan kalau tak boleh buat ni, ke hijrah. Bumi Allah ni luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Sesungguhnya Allah SWT akan menyempurnakan dak bagi orang sabar ni balasan mereka ni tanpa hisab. Qul inni umirtu an a'budallah. Katakanlah wahai Muhammad, aku diperintahkan hanya sembah Allah mukhlishan lahuddin. Aku diperintahkan hanya beribadat pada Allah SWT. Ketaatan aku, ibadat aku hanya pada Allah SWT. Mukhlishan, hanya tunduk pada Allah, lahuddin. Hanya hukum Allah, hanya peraturan Allah, hanya perintah Allah. Lahu ad-din. Hanya kepada dia ad-din. Din sini dengan mana? Perintah dia, undang-undang dia, kanun dia, ketaatan. Wa umirtu li an aku, dan aku diperintahkan supaya jadi awal orang yang mana dulu lagi serah diri pada Allah, taslim pada Allah SWT. Inni akhaf in asaitu rabbi, aku takut bila aku derhaka pada Tuhan aku ni azab yaumin azim, hari yang sangat besar. Kul, katakanlah, Allah a'bud mukhlishan lahu dini. Tengok, Allah lah aku hanya akan sembah, dan kepada dia lah hanya aku akan tunduk. Hanya aku akan tunduk. Tengok ulang kali berkali-kali. Ini takkid daripada Allah SWT. Tidak seru kan. Fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah apa yang kamu nak selain daripada Allah SWT. Ni ambil sini saja pula. Tak seperti mana man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. I'malu ma syi'tum. Samalah kan ayat. Selepas takkid begini bagi tahu fa'budu. Oleh kerana itu tak sembah lamu nak sembah gapo dia pun selain daripada Allah. Tapi ingat, kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi di akhirat nanti adalah orang yang telah merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Dengan gapo? Dengan sungguh selain daripada Allah. Ala dzalika huwal khusran. Ketahuilah itulah kerugian yang sangat nyata. Bapa lahum min fawqihim dhulal. Bila masuk dalam neraka ni, di atas mereka ni dhulalum minan nar. Teduhan api neraka. Allahu akbar. Tengok, bagi mereka ni dari neraka nak tengok, di atas mereka ni dhulalum minan nar, teduh kerana api. Bayang apinya kuat ke tak sehingga teduh. Wa min tahtihim dhulal juga, di bawah mereka tu ada zulal juga, api juga. Dzalika yukhawifullahu bihi. Demikianlah Allah Taala takutkan dengannya hamba dia. Allah Taala takut. Apa? Ya ibadi fattakuni, wahai hamba aku, takutlah pada aku. Walladzina ijtanabut taghut ayyabuduha. Dan orang yang mana menjauhi taghut daripada sembah ikut tu. Wa anabu ilallah lahumul busyra. Taghut ni semua perkara yang mana menyebabkan satu orang itu tak selain daripada Allah, semua taghut belaka. Semua taghut belaka. Taghut. Dia orang yang mana taghut apa dia? Sifat mubalarah bagi taghi. Taghut yang ajak manusia supaya tidak taat pada Allah SWT, jauh daripada perintah Allah SWT, bina keadaan lagu tu maka itu taghut. Maka Allah Taala perintah supaya kita menjauhi taghut lagu ni. Walladzina tanamut taghut ayyabuduha wa anabu ila Allah, dan mereka ni inabah hanya pada Allah SWT, nak jadi hamba Allah ya. Lahumul busyra, bagi mereka berita gembira. Tapi kena buat pengapan canggah taghut kan musibah kehidupan kita. Dunia kita akan terjejah. Sebab tu Allah Taala kata lahumul busyra, bagi orang lagu ni berita gembira. Berita gembira. Fabashshir ibad, bagi berita gembira kepada hamba aku. Siapa dia? Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una, orang yang mana dengar daripada Quran, fayattabi'una, maka ikut dengan cara yang terbaik. Ikut dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Ikut cara terbaik, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, berarti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina hadahum, itulah orang yang mana Allah Taala bagi hidayah, dan itulah ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab afa anta tuqidu man fin nar. Tengok Allah Taala kata, wahai Muhammad, adakah orang yang mana telah wajib ke atas dia azab, adakah kamu nak selamat dia daripada neraka? Ni bapa wajib ke atas dia azab. Semua asbab-asbab kesesatan semua dia ambil belakang. Asbab-asbab hidayah semua dia tolak belakang. Adakah orang lagu ni kamu nak selamat dia? Lakinil ladzina taqaw rabbahum, tapi mana tak sepatutnya. Lakinil ladzina taqaw, tapi Allah Taala bagi tahu orang yang mana bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ni, bagi mereka apa dah ghurafun. Ghurafun ni syurga, bilik-bilik yang hebat. Min fawqiha ghurafun, di atas dia lagi ada ghuraf. Mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar, yang dibina mengalirnya di bawahnya ada sungai. Wa'dallah, janji daripada Allah, dan Allah Taala tidak akan mungkiri janjinya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a,
Kamu tak perhatikah bahawa Allah SWT turunkan daripada langit air, fasalakahu ya Nabi, lalu telah mengalir air itu di saluran-saluran dia di muka bumi ini. Summa yakhruju bihi zar'a, kemudian keluar daripada air dengan bumi ini zar'a, tanaman yang berbagai warna dia. Summa yahiju fatarahu, kemudian berubah hijau, kemudian jadi kuning, kemudian summa ja'alahu hutama, kemudian binasa. Inna fi dzalika ladzikra, demikianlah peringatan untuk ulil albab. Gapo ni hakikat dunia yang sementara. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Maka adakah sama orang yang mana dilapangkan dada dia untuk Islam, maka dia berada di atas nur Allah Subhanahu wa taala, nur daripada Tuhan dia. Dengan orang yang mana tidak diberi nur ni, adakah sama? Tak sama. Yang mana dalam ayat lain bagi tahu, okey tak? Dia rasa sakit. Dia rasa sakit. Fawailun lil qasiyati qulubuhum, celakalah bagi hati yang mana keras daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhal, itulah orang yang mana berada dalam kesesatan yang nyata. Allah nazzala ahsan, Allah lah yang telah turunkan Quran ni. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang agung, mutasyabihan, yang mana cerita dia berulang-ulang. Cerita dia tu ada kesamaan dengan sebelum lepas. Masa ni yang berulang-ulang. Taksyairu minhu julud, yang mana bila dibaca, ditadabbur ke dak, berdiri bulu roma, bergetar kulit. Kepada orang yang mana alladzina yakhshawna, orang yang takut pada Allah SWT. Thumma talinu juluduhum wa kemudian kulit dia jadi tenang, hati dia jadi tenang ila zikrillah, bila mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalika hudallahi yahdi bihi man, itulah petunjuk Allah yang Allah Taala jadikan untuk siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa man yudlilillah fama lahu min, siapa dia Allah Taala bagi hidayah, maka tidak ada, siapa dia Allah Taala sesatkan, maka tidak ada siapa dapat bagi hidayah. Nah, ini neraca dia, ini kayu ukur dia. Allah Taala bagi tu orang mukmin ni tak baca Quran kan, takut pada Allah SWT sehingga bergetar, berdiri bulu-bulu roma, takut pada Allah. Kita kena usaha cari jalan, tak ada gambar kita kebesaran Allah. Afaman yattaqi biwajhi su'al azab yaumil qiyamah, adakah sama orang yang mana dengan orang yang mana dia mengelak diri dia ni daripada kena azab pada hari kiamat? Mengelak diri dia, nak selamatkan dia, wajah dia daripada kena bakar di hari akhirat. Afaman yattaqi biwajhi su, adakah sama dengan orang yang mana nak mengelak wajah dia daripada dibakar pada hari kiamat? Wa qila lil zalimin, dari kata pada orang zalim, dzuku ma kuntum, rasalah dengan sebab perbuatan kamu masa tadi. Kadzdzabal ladzina min qablihim, dan mereka telah mendustai seperti mana orang sebelum mereka. Fa atahumul azab min haitsu telah ditimpa pada mereka azab dan mana dari mereka tidak sedar. Fa adzaqahumullahu al-khizya, dan Allah telah timpa kepada mereka azab yang hina di dunia lagi, dan azab di akhirat lebih besar lagi kalaulah mereka dapat mengetahui. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an, kami telah datang kepada manusia dalam Quran ni dengan pelbagai misal, dengan pelbagai perumpamaan supaya mereka dapat ambil pengajaran. Qur'anan Arabiyyan, Quran yang sangat jelas, ghairi dhi iwaj, yang tidak ada pada Quran ni apa-apa kesilapan, apa-apa kesalahan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Tengok ni Allah Taala pujikan sekali lagi, sama dengan surah Kahfi. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka amutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyan. Ini Allah Taala buat perumpamaan. Adakah sama satu perumpamaan yang Allah Taala buat tentang satu orang yang mana dia ni ramai banyak tuan, mutasyakisun, duk balah. Hak ni suruh buat gitu, hak ni suruh buat gini. Orang yang syirik dengan Allah SWT, Allah tak bagi, Allah tak buat perampai dengan satu orang yang mana fihi syuka, dia ada ramah tuan, mutasyakisun, dia tuan tu duk balah, hak tu tuan tu suruh buat gani, hak tu suruh buat gani, hak tu suruh buat gani, dengan satu orang yang mana salaman li rajul, yang mana dia telah seluruh diri dia pada satu orang, hal yastawiyani masalah, adakah sama? Tak, fikir, tengok perumpamaan kan begitu mudah sekali, seperti mana surah An-Nahl kan, tak? Allah Ta'ala suruh orang Mekah mikir. Sepatutnya serah pada Allah ni pula yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, ilmu dia tak tala. Patut orang lagu ni, kalau kita duk suruh tu tak tahu ke satu, dikali dia tahu pun tak boleh buat gambar dia juga, dia lemah juga. Itu berkali-kali Allah Ta'ala bagi kita kan. Kalau kamu suruh tu tak boleh buat gambar, tak dengar apa. Kali dia dengar, dia tak boleh nak sempurna. Kalau dia nak bantu pun dia berhajat pada Allah juga. Kalau minta orang dalam kubur tak, dia nak dengar asal, dia berhajat pada Allah.
Tak, Allah SWT buat dia berdengar. Pertama. Lepas tu kalau dia dengar, nak tolong pula, dia berhajat pada Allah juga. Dia sendiri tak ada kuasa. Dia pada Allah. Dia bila berhajat pada Allah SWT, Allah Ta'ala mahu mengetahui. Tak, lagu mana keadaan orang ni, lagu mana. Terserah pada Allah juga. Sebab tu tak ada, sebab tu konsep syirik ni dia tak boleh, tapi dia dalam kepala dia kias dengan raja. Tak, kita cuma raja tu nak jumpa raja, bukan kita. Dia buat Allah lagu tu. Sebab tu dia Allah ni dia tak ada tentang ilmu yang begitu hebat Allah ni, kudrat dia begitu hebat. Tak ada cerita. Dia cerita tentang wali tu hebat. Sebab tu cerita dia gitu. Wali tu hebat. Tak. Dia tak nampak Allah hebat. Orang soleh tu hebat. Orang soleh tu hebat. Lepas tu orang jadi meruk dengan orang tu. Tak. Pak siapa lebih tu daripada orang Mekah. Orang Mekah tak dapat tahap tu. Tak. Orang suruh Syekh Abdul Qadir Jalani Tok Seleha kan, suruh Seleha. Tak. Syirik zaman kita ni lebih tua lagi. Tak. Zaman Nabi ni Allah nak cerita fitrah dia kan tak. Masa keadaan amai yang suruh demo ni suruh ni, tapi kalau naik kapal mayang buat besar Allah lalu tak ada demo ni. Zaman kita ni hatta Kristian kan tak. Yesus baca gerah. Accident ke apa ke tak ada dah. Allah tak ada dia. Tak ada Allah, siapa tak ada. Siapa Allah tu pakai tutup buku terus. Nah. Dia suruh hak ni juga. Nah. Macam Syiah kan. Suruh Husain, suruh Fatimah, suruh accident pun dah. Ali madad. Ya Ali madad, tolong Ali, tolong. Madad. Kau tu hak sahih dah. Orang molek dah, molek. Hak ni hak tak tahu mana. Tapi semua tu sesat belakang. Sebab tidak ada ajaran gitu. Tidak. Sahabat tidak ajar. Sayyidina Ali tidak ajar lagu tu. Tak. Sayyidina Ali tak ajar lagu tu. Tapi tengok Allah Taala buat perumpamaan. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka ni jadi tak reti. Allah Taala bagi tahu. Innaka mayyitun wa innahum. Kamu mati, mereka pakai mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum yakhtun. Kemudian mereka ni pada hari kiamat nanti di situ hari kamu balas pula sama-sama mereka pula. Tengok Allah bagi tahu. Ni Allah Taala kalau royak pun dia kerahkan gitu. Tak tak payah. Tak. Bahawa tak ni. Sebab ada orang soleh. Orang soleh ni bahaya. Allah, orang soleh sesat. Innaka mayyitun Allah. Kamu mati dan mereka pun akan mati. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum yakhtasimun. Kemudian kamu di situ mereka pada hari kiamat nanti mereka duk balas pun. Faman adlam mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'a. Tidak ada orang berzalim lebih daripada orang yang mana dusta atas nama Allah, reka sesuatu dusta. Suruh dia ni boleh juga ni. Talfiq hadis-hadis cerita-cerita. Yang kedua, tidak ada orang berzalim lebih daripada yang mana orang yang mana mendustai kebenaran bila datang. Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Bukankah neraka Jahannam ni tempat tinggal bagi orang kafir? Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi ulaikum. Dia orang yang mana bila datang pada dia kebenaran dan dia membenarkan kebenaran itu, itulah orang yang muttaqun. Dia orang lagu ni lahum ma yasha'un 'inda. Dia dapat apa saja yang dia nak di sisi Allah SWT. Itulah balasan orang muhsinin. Liyukaffirallahu anhum, untuk Allah Taala hapuskan dosa dia. Untuk Allah SWT hapuskan daripada mereka aswa alladzi amilu, kejahatan yang dia buat sebelum ni. Dan untuk Allah Taala balaskan bagi balasan bi ahsanil ladzi kan, dengan cara lebih molek lagi daripada apa yang mereka buat. Alaysallahu bikafin abdah. Tengok ni Allah. Bukankah cukup Allah bagi hamba dia? Tak cukup rasa Allah ni. Allahu akbar. Bala rabbi. Tak cukuplah Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu maksud apa dia? Cukuplah Allah. Dia sebaik-baik pelindung, sebaik-baik wakil Allah Subhanahu wa taala. Tengok bahasanya. Alaysallahu bikafin abdah. Tak. Bukankah cukup Allah? Bukankah cukup dia untuk hamba dia ni? Cukup Allah. Wa yukhawifunaka bil ladzina min duni. Mereka ugut kamu wahai Muhammad berkenaan dengan apa yang mereka suruh selain daripada Allah. Mereka ugut Nabi. Tengok orang Mekah ni ugut Nabi. Wa yukhawifunaka bil ladzi. Dia Allah Taala cerita pada kita dalam surah Araf kan. Nabi Syabah kan. Kamu dengan kamu suruh selain daripada Allah Taala. Fakiduni jami'ah. Dak, semua mari. Buatlah nak agama. Buat agama. Jangan tangguh lagi. Inna waliyallah. Pelindung aku Allah. Badan. Wa may yudlilillah, siapa dia Allah Taala sesatkan, tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk. Wa may yahdillah fama lahu min mudhill, siapa dia Allah Taala bagi hidayah, maka tidak ada siapa boleh sesatkan dia. Alaihissallahu bi'aziz, bukankah Allah Maha perkasa dan intiqam, Maha pembalas dendam. Ni Allah kita.
Wala in sa'altahum man khalaqas sama. Batu dia nak timbulkan Allah ni zat yang mana begitu ilmu begitu hebat, kudrat dia begitu hebat, dia sangat sensitif, sangat pembalas dendam, biar tu mari takut tu. Ni jadi Allah ni macam kata ada ke satu selain. Ya Allah ni bahagian nak gapo dia? Nak suruh perpah bala. Ai bahaya. Macam benda macam tak hidup. Allah SWT ni. Kita nak hidup ke mana biar kita. Bila mari masalah, ya Allah, sesat ni masalah kita ni. Tak sesat ya Allah. Ya Allah lagu mana? Tak. Jadi bukan lagu tu. Tak. Tengok Quran bagi tahu pada kita ni bagaimana cara Allah SWT kan, untuk masuk ke kehebatan dia, kebesaran dalam hati kita ni. Ini Allah ni. Bila Allah Ta'ala sesatkan sama-sama, tak ada siapa boleh bagi hidayah. Bila Allah Ta'ala nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Bukankah Allah Maha Perkasa, dia Maha Pembalas dendam. Wala in sa'altam, kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati, siapa dia jadikan langit dan bumi? Nasib mereka kata Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, katakanlah pada mereka, apa pendapat kamu suruh selain daripada Allah? In aradani Allah bi, kalau Allah SWT nak bagi mudarat pada aku, adakah mereka semua tu dapat sekat, dapat halal? Kalau Allah SWT nak bagi rahmat pada aku, adakah mereka boleh halal juga rahmat tu? Qul, katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah, alaihi tawakkal mutawakkil, pada dia sepatutnya orang bertawakal. Tengok itu jelas kan. Qul, katakanlah ya qaum i'malu ala makanatikum inni amin, buatlah menurut amal agama, muat caramu, aku buat caraku. Pasal apa ta'lamun, kamu akan tahu juga nanti. Man ya'ti adzabun yukhzi, siapa dia akan ditimpa azab yang hina. Wa yahillu alaihi adzab, dia akan ditimpa pada azab yang kekal. Inna anzalna alaikal kitaba linnas, kami telah turun pada kamu wahai sebuah kitab Quran ni linnas bil haq, untuk semua manusia dengan penuh kebenaran. Apa ni? Tada, siapa dia nak hidayah maka dia dapat untuk diri dia sendiri, tapi siapa dia pilih kesesatan maka dia bertanggungjawab terhadap kesesatan tu. Wa anta alaihim biwakil, dia kamu tidak bertanggungjawab terhadap pilihan dia. Tengok. Allahu yatawaffal anfusa hina mautih, Allah lah yang mematikan mana-mana jiwa ketika mana dia mati. Begitu juga wallati lam tamut fi mana, begitu juga yang tidak mati ketika mana dari tidur dia, Allah Taala tarik. Fa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut, dan bila Allah Taala untuk orang mati, Allah Taala tahan nyawa dia, tak hidup dah. Wa yursilul ukhra ila, dan bila pagi tu Allah Taala lepas mula, tak maka hidup semula, dia bangun tidur. Ni Allah Taala bagi tahu. Allah yang tarbiyah setiap hari dengan kita ni. Tak. Bila kita tidur ke tak, mana tu biksa. Hok lagi hok tinggal dalal, lagi. Bahagian pergi duduk enjing ya. Tak bahagian tak tahu mana. Tak. Kalau Allah SWT nak cabut nyawa, hak tu Allah tahan. Waktu biar ni lagi. Kalau Allah SWT nak lanjut usia, masuk tu semula. Sedar pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tengok. Inna fi dzalikal ayat, demikian itu tanda kebesaran Allah li qaumi yatafakkarun, untuk orang yang berfikir. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, adakah mereka jadikan selain daripada Allah sebagai pemberi syafaat? Qul, tanya Muhammad, awalau kanu la yamlikuna wa la yaqilun, walaupun kamu dakwa pemberi syafaat itu tidak memiliki apa-apa, mereka milik apa dia? Tapi itulah di istilah sekarang kan, orang yang mati tu kan, mereka lebih hidup daripada orang hidup. Jadi gitulah dia punya istilah dia sekarang ni. Tu orang yang mati tu, mereka tu lepas mati dia lebih hidup daripada orang hidup lagi. Dia buat lagu tu pula dah. Orang kalau mati hidup dah. Tak ada nak buat apa. Tak secakok kan. Nak amal soleh belaka. Nampak. Tapi dia jadi lagu tu. Itu istilah dia. Lepas tu mula cerita reka-reka. Ya. Cerita reka bahawa orang awal ni muka ustaz cerita tu tak percaya selalu. Ni bagi akhirat, bagi ghaib. Tak. Bagi ghaib. Kalau maha hidup boleh lawan, pergi lawan plastik tu, pergi tu. Tak. Orang Islam kita ke apa kan, lebih hebat lagi hidup dia kan. Tak. Para sahabat lebih dulu lagi. Tama-tama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tu lagu mana Nabi Isa? Nabi Isa kan. Tak ada tanya ke tak? Mana? Tak. Kamu kan suruh ni. Nabi Isa kata tak tahu kan? Bisa tak tahu. Kita baca surah Maidah, akhir surah Maidah. Bisa tak tahu. Bahawa berkurung daripada sampai dia mati 500 tahun sebelum Nabi dak diutus ke dia, orang sembuh dia. Tak. Haji. Tapi tengok benda lagu ni kan dia buat tak tahu kita pula. Dia tak nak jawab kan tak. Dia nak jawab. Tengok Allah Taala kata, "Qul," kata tanya mereka wahai Muhammad, orang yang jadi selain daripada Allah sebagai pemberi syafaat. Mereka anggap ni pemberi syafaat ni.
Awalau kanu la, bukankah mereka tidak memiliki gapo satu? Walakin, buat tanya dah siapa dia? Hok kamu suruh tu daripada Allah Taala. Dia pernah cipta gapo? Tak ada cipta gapo. Semua tak ada. Langit dan bumi semua tak ada tu satu. Tapi zaman kita ni lagi advance lagi dah dia. Tak, gapo dia? Wali Songo, wali kepada dia ada berapa 9 ke? 9 ke apa? 9. Dia ada di tempat-tempat dia ke tak? Wali-wali tu bagi makan tu beribu orang kan? Sebab tempat kubur wali tu kan tak? Orang duk pergi, orang duk ziarah kan? Tempat tu jadi tempat ekonomi kan tak? Tengok tu. Dulu masa dia hidup, dia bagi makan keluarga 2-3 orang. Sekarang lepas dia mati tengok tu. Tu dia kata lagi hidup tu. Tengok ni. Allah beratlah. Tak. Tengok. Sebab tu dia bagi tahu itu dalil sebesar-besar dalil bahawa bila mati dia lagi hidup. Dulu bagi makan hanya keluarga kita. Kita nak bagi makan keluarga kita ke main tak susah. Tapi lepas dia mati tengok tu, tempat tu jadi hidup ke tak? Dengan sebab dia tu. Semua orang boleh makan belakang, boleh kerja jadi tempat ni. Nah, betul. Ya dah. Dia kait belakang. Kita pun sebenarnya ahli barzah hidup ahli barzah semua hidup ahli barzah. Tak nafi. Tapi dia bukan masalah hidup ahli barzah ni. Dia hidup alam ni juga ni. Alam ni. Batu ahya inda rabbihim tu. Bukan indana. Hidup di sisi Tuhan, bukan hidup di sisi kita. Allah tak kata gitu. Tak Quran cakap umat Quran. Quran tak kata indakum ahya indakum da ahya inda rabbihim di sisi Allah. Di sisi Allah. Tapi mereka tapi sekarang ni lagi advance lagi dia. Dia kata kubur Wali Songo ni nak bagi makan 10,000 orang. Hak ni boleh makan 20,000 orang, 20. Tempat dia naik. Bahaya. Ini dalil jadi bahaya, dalil jadi bahaya. Allah Taala kata tengok kul lillahi syafa'atu jami'ah. Tengok. Kul katakanlah milik Allah semata-mata. Patu jami'ah tengok dalam milik Allah. Lillahi syafa'ah. Syafa'ah ni hanya milik Allah ke semua sekali tengok. Semua sekali. Ya syafa'ah di akhirat ni lagu mana? Tak. Milik Allah belakang. Cuma Allah Taala nak muliakan rasul, nak muliakan malaikat. Dapat mana? Tu pun orang yang mana boleh terima tu Allah Taala redha. Allah Taala nak. Kita tak ada terlepas pandai. Tapi dia bahagia buat lah ni kan. Oh, baik dengan ni ya. Ni lobby. Demo ni boleh lobby Allah. Ya Allah lagu tu. Dia boleh lobby Allah. Kita apa dia? Dia tengok dunia, dia tengok semua kecek dia ke tak? Tengok dunia kan nak kena lobby kan? Kena ada perantaraan kan? Tak nak go tu nak go ni. Tengok cuma dia dunia ni tak adil. Dunia ni Allah Taala buat dunia tempat ujian. Allah Taala suruh manusia tegak keadilan dengan imtihan, dengan ujian kan. Akhirat ni Allah Taala Maha Adil, tak perlu dah. Allah Taala direct lalu belakang. Tak nak zahirkan sifat adil dia, tak ada orang dia. Tak perlu dah. Dia duk main kabel lagi. Apa dia ada kabel dengan kita selamat. Oh. Makan rasuah je. Ya Allah Taala ni terima rasuah lagi. Baiknya dia. Dia pula jadi perantara. Kalau rasul-rasul pula. Tengok ada Quran kullillah. Katakanlah milik Allah segala syafaat jami'an. Lahu tengok takkid lagi. Hanya milik dia kerajaan langit dan bumi ni. Summa ilaihi yurja. Kemudian kepada dia semua akan dikembalikan. Tengok Allah tu. Wa idza dzukirallahu wahdahu, Allah Taala bagi tahu ni orang yang syirik dengan Allah Taala. Bila disebut hanya Allah kan isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bila disebut hanya Allah semata-mata yang buat keputusan di akhirat, hanya Allah yang perlu kita sembah dah, isma'azzat. Hati dia nak marah. Isma'azzat ni apa dia? Bosan. Tak bosan, serabut. Tak. Allah kata isma'azzat qulub. Hati-hati yang mana tidak beriman dengan hari akhirat ni akhirat sana marah. Wa idza dzukiral ladzina min duni, bila disebut selain daripada Allah, idahum yastabshirun. Kul katakanlah Allah fatiras samawati. Allah lah pencipta langit-langit dan bumi. Alimul ghaib wasyahadah. Yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kana. Dan kamulah ya Allah yang akan buat keputusan di kalangan hamba kamu berkenaan dengan apa yang mereka perselisih dia. Allah Alimul ghaib wasyahadah, yang tahu perkara gaib perkara nyata. Allah sendiri. Nabi tak tahu.
Nabi tak tahu, Rasul tak tahu. Macam mana dia buat keputusan? Dia tak tahu. Sebab tu Allah di akhirat. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an. Kalaulah orang yang mana telah syirik dengan Allah SWT, telah menzalimi, walau anna Allah Taala bagi, kalau sekiranya bagi orang yang mana yang telah buat zalim, yang telah syirik dengan Allah SWT, memiliki apa yang ada di atas muka bumi semua sekali, wa mislahuma, kemudian berlipat kali ganda milik dia lagi, laftadau bih, nasa mereka akan tempuh diri mereka min su'il adab yaumil qiyamah, kerana buruknya azab pada hari kiamat nanti. Wa badalahum, telah jelas pada mereka daripada Allah malam yakunu yahtasibun, apa yang mereka tidak sangka. Tengok kan, tengok guna bukan malam yakunu yazunnun, dak, malam yakunu yahtasibun, hisab. Tak ada, maka tak ada kira-kira, mereka ingat bukan lagu ni. Allah, pergi akhirat baru apa dia? Baru jelas pada mereka daripada Allah apa yang mereka tak sangka, apa yang mereka tidak ada kira-kira. Mereka kira-kira mereka lagu lain. Tak, kira-kira mereka boleh seru hak ni boleh. Tak, syekh ni boleh tolong kita, hak ni boleh tolong kita, ni boleh tolong kita. Di akhirat tak ada hak tu belakang. Ni bahaya. Wa badalahum sayyi'atu ma, dia baru jelas pada mereka buat semua kejahatan. Mereka ingat masa dunia molek. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, Allah Taala bagi tahu mereka menyangka bahawa mereka wa yahsabu juga, mereka kira-kira, mereka kira, tengok, mereka kira apa yang mereka buat tu benar molek, tapi pergi akhirat sayyi'ah. Sebab tu amal jangan kita ni apa dia, kita memperjudikan kita ni. Dia tahu kan agama ni mari daripada Nabi. Kita Allah dan Nabi ajar dia. Dan Nabi pun hajwi dakwah, aku tinggal dua kau, kita aku dia sunnah aku. Lalu Quran pun ulam bersama atiullah wa atiur rasul. Lalu Quran bagi tahu ayat orang dalam neraka ada, penyesalan neraka ada. Lau ata'na Allah wa ata', kalulah aku taat pada Allah dan Rasul. Tak jelas lagi. Tak jelas lagi. Begitu jelas sekali. Di akhirat Allah Taala bagi tahu ni wabadalah. Baru jelas pada mereka amal yang mereka ingat molek tu semua tu jadi sayyi'ah belaka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yasadiun. Dia telah menimpa mereka apa yang mereka persendakan. Bahaya. Sebab tu kita kena rasa bimbang, tak. Sentiasa mohon taufik pada Allah. Tahajud, doa. Tapi jaminan daripada Allah Taala inabah ni Allah nak jamin hidayah. Tak. Sebab tu kena banyak inabah. Dia orang inabah ni orang awam, orang yang sentiasa rujuk pada Allah SWT, sentiasa rujuk pada Allah SWT. Sekali lagi tentang manusia, fa idza masal insana durun ta'ana, manusia ni bila ditimpa musibah dia akan doa pada kami. Tak ada arah. Semua sekali, semua bangsa sebenarnya. Thumma idza khawalnahu ni'matan minna, dan bila kami tukar musibah tu jadi nikmat, maka dia kata innama utitu. Ni kita boleh sebab kepandaian kita ni. Sifat manusia. Ni jiwa sebagai manusia. Sebelum ni Allah Taala bagi tahu manusia bila tiba musibah doa pada kami. Bila kami bagi nikmat besar dia lupa cara sibuk Bila kabut. Ni bila berjaya ni projek dia dah. Ni kawan kita. Itu bahaya. Kepandaian kita. Bal hiya fitnatun, bahkan sebenarnya itu adalah ujian semata-mata. Walakinna aktsarhum la ya'qilun, tapi kebanyakan mereka tidak reti. Qad qalaha alladhina min qablihim, sebenarnya ucapan yang mereka ucap telah diucap oleh sebelum mereka. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, tidak dapat menyelamatkan mereka daripada apa yang mereka buat. Sama. Kita ni ulang yang sama, drama yang sama sebenarnya. Cuma ni giliran kita, dulu giliran orang. Tak. Fa asabahum sayyi'atu ma, telah lalu menimpa mereka kejahatan yang telah mereka buat. Walladzina zalamu, dia orang yang telah zalim, min haula sayusibuhum sayyi'atu ma. Begitu orang yang telah zalim dari kalangan mereka ni akan menimpa sayyi'at mereka apa yang mereka buat. Wa ma hum, mereka tidak dapat melepaskan diri. Awalam ya'lamu anna Allah, tidakkah mereka tahu bahawa Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala yang sempitkan rezeki. Inna fi dzalika laayatin likum, demikian itu tanda kebesaran Allah liqaumin yu'minun, untuk orang yang mana-mana beriman. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini Allah Taala begitu pada hamba. Jangan putus asa dengan Allah. Bagi tahu pada hamba aku yang telah melampau, yang telah melakukan dosa, yang telah buat israf pada diri mereka sendiri. Jangan keputus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah Taala ampun semua dosa sekali. Innahu al-ghafur, Allah Taala Maha Pengampun
Maha Pengasih, Maha Pengasih. Di ayat ni walaupun turun pada kata pada apa dia? Wahsy. Tak. Tapi dia guna pakai siapa-siapa terbuka pada siapa-siapa. Ini Allah SWT. Allah SWT ampun belaka dosa. Minta je ampun dengan Allah SWT. Di atas dunia lah. Wa anibu ila rabb. Tengok wa anibu. Dan inabahlah pada Tuhan kamu. Kemudian wa aslimu lahu. Serah diri pada Allah SWT. Ini jalan selamat dia. Taslim pada perintah Allah. Sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dak rujuk pada Allah, bertaslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datang kepada kamu azab, semua kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaika. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu dengan cara terbaik. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu dengan cara yang terbaik. Nama kita. Min qabli an ya'tiyakum, sebelum datang pada kamu azab. Cara tiba-tiba adalah kadang kamu tak sedihan. Antakula nafsun ya, supaya kamu tak jadi lagu ni, supaya kamu tak kata seperti mana jiwa ni berkata ya hasrata, ya Allah menyesalnya di atas kekurangan saya dalam menunaikan perintah Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, ya Allah masa ni aku termasuk di kalangan mana persendakan perintahmu. Ataupun supaya kamu tak kata lau anna Allah hadani, kalaulah Allah Taala bagi hidayah pada aku nescaya aku jadi orang muttaqin. Ataupun supaya kamu tak kata hinatan, ketika mana kamu lihat azab, lau anna li karratan, kalaulah aku diberi peluang sekali lagi maka aku akan jadi orang muhsinin. Tengok Allah Taala bagi tahu. Tengok kalu uslub gitu. Bala bahkan qad ja'at ka ayati, sekarang ini telah datang pada kamu ayat aku, kita aku. Fakadzabta biha, kamu telah mendustai. Wastakbarta, kamu telah sombong. Wa kunta minal kafirin, kamu termasuk di kalangan orang kafir. Wa yaumal qiyamah, daripada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah, kamu akan lihat orang yang mendusta, orang yang berdusta atas nama Allah ni, wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka ni telga. Alaysa fi jahannam maswan lil muttaqin, bukankah neraka jahanam ni tempat tinggal orang yang takabur? Wa yunajjillahu alladhina nattaqu, Allah SWT pasti akan selamat orang yang bertakwa, dan Allah Taala akan selamat mereka bimafazatihim, wa yunajjilna, Allah SWT pasti akan selamat orang yang bertakwa pada Allah SWT dengan menyelamatkan mereka. La yamassuhum su' wa lahum yuhzanun, di bimafazatih ini bila nak menyeberangi Allah Taala akan selamat, tidak akan ditimpa su' dan mereka tidak akan bersedih. Allahu khaliqu kulli syai', Allah ni yang mencipta segala sesuatu, dan wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah SWT segala sesuatu ni wakil, dan pelindung. Lahu maqalidus sama, dalam genggaman milik dia maqalidus samawat, dan segala khazanah, kunci-kunci khazanah langit-langit dan bumi. Walladzina kafaru bi ayat, maqalid ni apa dia? Kunci-kunci dia. Tak sebut mangga dia, tak, milik dia belaka. Walladzina kafaru bi ayatillah, orang yang kufur dengan ayat Allah, ulaika, itulah orang yang rugi. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, katakanlah adakah kamu nak minta daripada, kamu nak perintah pada aku supaya selain daripada Allah supaya aku sembah, wahai orang jahil? Walaqad uhiya ilaika, sedangkan Allah SWT telah wahyu pada kamu daripada orang sebelum kamu, wahai lain asyrakta, kalau kamu syirik la yahbatanna amaluka, akan gugur amal kamu, dia termasuk kamu di kalangan orang rugi. Tengok khitab pada Nabi. Tengok kita nampak ke tak? Zahir hamba dengan Khalik Tuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab ni Nabi ajar pada kita ni sebagai hamba. Nabi tak ajar pada kita akak dia ni begitu tinggi sekali. Tak. Nabi suruh kita contoh dia bagaimana jadi hamba daripada Allah SWT. Sebab tu iman dan amal ni bagi tahu pada kita. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin, bahkan Allah lah hendak kamu sembah, dan jadilah kamu maksud orang yang mana bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah qadri, mereka tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdu, di bumi ni semua sekali dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun, dan 7 putaran langit ini dalam genggaman Allah SWT, dilipat dalam genggaman Allah Subhanahu wa, dalam kuasa Allah Subhanahu, maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirik. Wa nafikha fis sur, maka bila ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil illa man syaa Allah, maka akan hancur belaka, akan mati belaka, sama ada yang ada di langit ataupun di bumi, mati belaka. Illa man syaa, kecuali orang yang mana Allah SWT nak, tak beberapa malaikat, tak tu pun lepas tu mati juga. Hatta malaikat maut, tak sekali ke tanya apa dia tinggal, tak ada saya dengan.
Allah Ta'ala kata mut, mati belakang. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi, fa idahum qiyamun yanzurun, bila ditiup sekali lagi bangun belakang dan mereka akan lihat. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab, ketika itu Allah Ta'ala bagi tahu proses berlaku hisab. Bumi ni akan bersinar dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kitab-kitab akan ditimbang. Waji abin nabiyyin wa syuhada, para nabi didatangkan dan para saksi semua akan didatangkan, dan ketika itu akan dibuat keputusan oleh Allah Subhanahu dengan penuh kebenaran dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa ufiyat kullu nafsin, setiap jiwa akan dibalas mengikut apa yang dia buat. Wa huwa a'lamu bima, dan Allah lebih tahu apa yang mereka buat semua. Wasiqal ladina kafaru, sehingga selesai hisab tu wasiqal ladina kafaru ila jahannam, akan ditolak satu golongan kafir ke neraka jahannam secara berkumpulan. Hatta idza ja'uha, bila datang, bila sampai tempat neraka tu, futihat abwabuha, dibuka pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga neraka kata tanya, alam ya'tikum rusulun minkum, tak ada rasul ke mai ayat pada kamu, baca pada kamu ayat-ayat Tuhan, perintah-perintah, larangan-larangan Tuhan kamu, dia bagi peringatan pada kamu tentang perjumpaan hari ini? Mereka semua jawab qalu bala, bahkan ada, walakin, tapi haqqat kalimatul azabi an, telah wajib azab ni kepada orang kafir. Masuk neraka dengan hak, masuk neraka dengan hak. Wa qila dukhulu abwaab jahannam, dikata pada mereka silakan masuk neraka jahannam, khalidina fiha, kekal dalam itu selama-lamanya. Habis sama sual mutakabbirin, seburuk-buruk tempat bagi orang yang takabur, sombong. Wasiqal ladzi, begitu di elok orang yang mana bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ilal jannah, ke syurga, zumara, dengan berkumpulan. Oh, ni perjalanan yang sangat indah, perjalanan pergi ke syurga Allah Subhanahu. Hatta idza ja'uha, bila sampai dekat syurga tu, futihat wa futihat abwa, dibuka pintu syurga. Dan wa qala khazanatuha, dia penjaga syurga tu akan bagi tahu salamun alaikum, dan sejahtera ke atas kamu, tibtum, tahniah atas kamu, fadkhuluha, silakan masuk, kekal selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana, mereka semua ucap alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang mana telah membenarkan apa yang dia janjikan. Wa awrathanal ard, tengok Allah telah wariskan kepada kita ni bumi ni. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, kita boleh pergi mana-mana dalam syurga ni, mana saja yang kita nak pergi. Fa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Wa taral malaikata hafi, dia kamu akan lihat para malaikat ni hafi, yang berada di sekitar arsh, muhitin, mana yang ada di sekitar arsh ni, yusabbihuna bihamdi rabbihim, sentiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan ketika itu keputusan telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan akhirnya apa? Alhamdulillah, segala sesuatu milik Allah Rabbil alamin. Habis surah Zumar. Masuk surah Ghafir. Surah Ghafir dalam kitab, dalam Quran Majid dipanggil surah Mukmin. Ada surah Mukminun, ada surah Mukmin. Tapi dalam masalah kita ni Ghafir, surah Ghafir. Surah ni masyhur dengan dua makna. Satu, Ghafir, Allah Taala tulis dalam masalah ni, tauqif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ni dikenali oleh para sahabat surah Mukmin. Mukmin siapa dia? Seorang mukmin di kalangan keluarga Firaun yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Surah ni lah khutbah dia, dan lebih kurang dekat dengan selah lebih, dekat dengan hampir 2 selah setengah khutbah. Surah Ghafir, seperti mana nama surah nak tunjuk kepada Nabi. Kalau surah Mukmin kan, untuk kita ambil daripada orang mukmin di kalangan keluarga Firaun, yang bertahankan Nabi Musa alaihissalam, dakwah Nabi Musa. Ghafir ni tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh sebab surah-surah Mekah ni sama ada tauhid tentang Allah, tentang risalah, tentang Nabi, dakwah Nabi, dakwah para anbiya, dia tentang akhirat. Surah ni belajar tentang 3 perkara ni. Dia surah ni dihiburkan untuk hiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Surah ni sahabat bagi tahu, Ibnu Mas'ud bagi tahu, kami bila baca surah Hamim, mereka panggil surah Hamim ni dibajul Quran. Dibaj ni apa dia? Perhiasan Quran. Perhiasan Quran. Kita tak faham. Apa perhiasan Quran? Sebab surah-surah ni merakalkan kenangan-kenangan lama para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang masuk Islam daripada Mekah lagi. Surah ni menggambarkan kepada keperitan sahabat, dan kesusahan sahabat-sahabat Nabi, dan perjuangan Nabi di Mekah dulu.
Jadi surah ni dia menggambarkan sebenarnya. Surah ni sejarah. Dia bukan semata-mata ayat Quran. Surah ni juga melibatkan sejarah. Sebab tu sahabat dia pandai surah ni dengan perasaan dia. Mereka baca bukan semata-mata baca Quran. Baca ni dengan kenangan. Kita tak ada kenangan tu, kita tupai kenangan mereka. Jadi surah ni diturun dari keadaan Nabi SAW, para sahabat ditindas. Nabi berdakwah begitu lama dah. Ni lebih ke tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 nubuah surah ni diturunkan. Jadi bila kena seksa. Jadi Nabi seorang. Jadi Allah Taala cerita tentang malaikat-malaikat. Dia hubungan surah ni tengok atas tu kan, wa taral malaikata apa. Sama surah ni pun cerita tentang malaikat juga. Dan malaikat yang mana ada hubungan rapat dengan kita. Doa malaikat pada kita. Doa malaikat pada orang Islam, pada orang mukmin sampai hari kiamat. Dan malaikat sentiasa, malaikat yang berada di sekitar arasy, mereka sentiasa. Ni mereka duduk bertasbih ni. Kamu lihat malaikat-malaikat sekitar arasy tu, mereka sentiasa bertasbih pada Tuhan mereka. Dalam surah ni mereka bukan setakat bertasbih, mereka ni istighfar untuk orang mukmin. Mana malaikat sentiasa istighfar pada kita. Tapi orang yang tak masuk, orang yang tak beriman, dia tak akan dapat manfaat daripada doa malaikat. Dia tu sendiri kena usaha untuk jadi hamba Allah SWT. Bila dia jadi hamba Allah SWT, maka dapat doa-doa malaikat. Doa-doa malaikat akan dapat. Dia panggil nafhat rabbaniyah. Ni hanya akan dapat pada hamba yang mana nak kembali pada Allah SWT. Tapi doa kena ada lah. Berarti kita doa pada anak kita ke tak? Anak kita nak berubah. Kita doa-doa pada dia tak berubah ke? Tapi tak apalah. Doa kita sudah sedia dah untuk dia. Tapi bila di waktu tu saya nak jadi hamba Allah, kesal daripada doa tu akan bagi kesal pada dia. Kesal daripada doa kita yang ikhlas ni akan bagi kesal pada dia. Berarti dia boleh berubah. Beza daripada ibu bapa tak aja semaya, tak apa dah. Anak dia nak berubah susah sikit. Anak dia nak berubah tu jadi susah. Jadi susah. Tapi walau bagaimana, bukan dia nak suruh, doa-doa malaikat ada, doa-doa orang soleh, semua doa semua kan. Yang akan kena juga nafhat rabbaniyah. Sebab tu kita kena dedahkan diri kita ni biar termasuk dari doa-doa orang soleh, doa-doa para malaikat. Jadi Allah Taala cerita tentang malaikat ni, dia kesal beriman dengan malaikat ni menyebabkan kita jadi tenang. Bila kita soranglah, bila kita rasa tidak ada bantuan, maka kita kena ingat sebenarnya malaikat-malaikat ni ramai yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bersendirian sebenarnya. Malaikat yang derhaka pada Allah di atas muka di alam ni sebenarnya manusia dan jin. Selain daripada manusia dan jin, Quran beritahu pada kita semua malaikat, semua gunung ganai kan, gunung ganai bertasbih, burung-burung, binatang-binatang semua taat pada Allah Subhanahu. Mana sedikit yang derhaka sebenarnya dalam kira. Tubuh manusia bukan semua. Tak sedikit. Manusia. Yang mana Nabi gambarkan arbiya'u bani Adam. Anak Adam tak syidik. Tak, anak Adam tak syidik derhaka pada Allah SWT. Selain daripada anak Adam ni, semua beriman dengan Allah SWT. Ni kita masuk surah Hamim. Hamim yang pertama. Dari 2-3 surah kali. Tak, Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim yang 7. Tak daripada ni sampai seterusnya ni. Dipanggil Hamim 7, Hawamim 7. Tanzilul kitab minallahil. Semua surah Hamim ni mula dengan Quran juga. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Yang menurunkan Quran ni, menurunkan kitab ni siapa dia? Allah. Allah ni siapa dia? Al-Aziz Al-Alim, Maha perkasa yang Maha mengetahui. Ini Allah kita. Sebab tu layak untuk kita serah diri kita pada dia. Taat pada perintah dia. Sebab dia Maha perkasa, Maha alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Maha pengampun dosa, Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Allah Taala Maha. Lebih lagi alif taubat lah kita terjemah. Wa qabilit taub. Syadidil iqab. Tapi hukumnya dia sangat keras. Dzit taul. Maha pengurniaan, segala kurnia. Tu dzit taul. Yang mengurniakan segala nikmat ni dzit taul. Allah Subhanahu yang Maha kaya. Tengok sifat ghafiriz dzam wa qabil, sifat jamal. Tengok tu sifat jalan. Syadidil iqab. Allah Taala bagi tahu bahawa rahmat dia mengatasi kemurkaan dia. Dak 3 sifat jama tu duduk himpit satu sifat jala dia. Ada sifat jala dia. Nak ayat pada kita Allah ni supaya kita kenal dia ni, dak Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ala la ilaha illallah, tidak ada tempat berkata melainkan dia, ilaihil masih, kepada dia kita akan kembali. Kemudian pujuk Nabi, ma yujadilu fi ayatillah ni. Mereka tidak bantah ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, kitab-kitab Allah ni. Allah Taala bagi tahu malaikat orang kafir. Orang kafir degil. Ma yujadilu fi ayat illa alladziina kafaru. Tidak bantah perintah Allah, ayat-ayat Allah. Malaikat orang kafir peringkat degil.
Oleh kerana itu fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu terpedaya. Bebasnya mereka duduk atas muka bumi ini untuk lawan Islam. Jangan terpedaya. Taqallubuhum fil bilad ni kita boleh royak. Bebasnya mereka nak pergi nego apa tak, tapi sebenarnya bebasnya mereka ni seksa orang Islam. Buat perancangan untuk apa orang Islam? Bila kena kata Sumayyah kena bunuh, Ammar Yasir kena bunuh, Ammar kena seksa, Yasir kena bunuh, Sumayyah kena bunuh. Semua ni Allah Taala gambar keadaan Nabi, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpedaya. Pun gini tengok, fala yaghrurka. Jangan kamu terpedaya. Orang kafir bebas, orang Islam kena seksa ni. Sebab apa dunia tempat ujian. Lepas tu tengok ayat sebelah, kadzabat qablahum, ayat selepas tu. Kaum Nuh dan juga Ahzab sebelum mereka pun telah mendustai sebelum orang Mekah. Sebagaimana orang Mekah mendustai kamu, maka kaum Nuh sebelum ni pun, Ahzab firqah sebelum ni pun telah mendustai rasul-rasul mereka. Bahkan berkata kata wahammat kullu ummah. Setiap umat ingin membunuh ataupun membinasakan rasul yang diutus kepada mereka. Wajadalu bil batil, mereka berhujah dengan cara batil untuk hapuskan dengan batil itu hak yang dibawa oleh rasul-rasul. Lalu bagaimana keputusan kami? Fa akhadtuhum, kami telah azab mereka. Aku telah azab mereka. Bagaimana dahsyatnya hukum aku. Wa kadzalika haqqat, demikian Allah telah bagi tahu wajib ketentuan daripada Allah SWT kepada orang kafir bahawa annahum ashabun nar. Tengok, masuk neraka dengan hak. Allah Taala demikian Allah Taala bagi tahu haqqat kalimatu rabbika. Allah Taala sudah buat keputusan dah. Ketentuan dah. Gapo dia? Alal kafirin, kepada orang kafir balik dalam keadaan kufur dengan Allah SWT ni, bahawa annahum ashabun nar. Mereka ni masuk neraka. Kadingan keren. Adapun sebenarnya ayat sunnah itu ibukan Nabi alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu. Orang yang mana menanggung aras, malaikat-malaikat mana menanggung aras yang lebih besar, lebih hebat lagi. Dan orang malaikat yang ada di sekitar aras sentiasa bertasbih pada Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, tengok, beriman dengan Allah. Malaikat pun beriman juga. Malaikat tak lihat Allah SWT. Beriman ni tak lihat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka sentiasa beristighfar untuk orang beriman. Dan ini ucapan mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat kamu telah meliputi segala sesuatu, begitu juga ilmu kamu meliputi segala sesuatu, ya Allah. Faghfir lil ladzina tabu, ampunlah dosa kepada orang yang bertaubat, ampunlah dosa orang yang ikut jalan kamu, lindungilah mereka daripada azab al-jahim. Ini doa malaikat. Semoga kita masuk dari doa malaikat ni. Rabbana wa adkhilhum, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam syurga adnin yang kamu janjikan kepada mereka. Mereka dan juga orang yang soleh di kalangan ayah, datuk nenek moyang mereka, isteri-isteri mereka, anak cucu mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu maha perkasa, maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, lindungilah mereka daripada segala keburukan. Wa man taqis sayyi'at, khususnya pada hari akhirat, siapa dia kamu lindungi daripada segala kejahatan, yauma idzin, pada hari dibangkitkan pada hari akhir nanti, faqad rahim, itulah orang yang mana kamu bagi rahmat. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya, kejayaan yang sangat besar. Innal ladzina kafaru yunadun, sesungguhnya orang kafir di akhirat nanti akan diseru, akan diberitahu pada mereka, akan diiklan, lamaktullah akbaru mimma maktum, kemurkaan Allah kepada kamu lebih besar daripada kemurkaan kamu pada diri kamu. Tengok Allah gambarnya. Bagi akhirat kan dia nak mahu diri dia sendiri. Bapa mudahakanya, bapa tak taatnya, bapa tak ikut rasulnya, nyesal. Dak gigit, Allah Taala bagi tahu, gigit tangan-tangan mereka nak marah pada diri sendiri. Allah Taala bagi tahu kemurkaan Allah kepada kamu lebih besar daripada kemurkaan diri kamu sendiri, pada diri kamu sendiri. Bila lagi? Masa atas dunia lagi. Itu da'auna ilal iman, ketika mana kamu disuruh supaya beriman dengan Allah. Fatakfurun, kamu taksir. Dan percubaan tengok Allah Taala bagi tahu, percubaan pujuk Allah SWT. Qalu rabbana, wahai Tuhan kami, amattana sanatain, kamu telah matikan kami 2 kali, wa ahyaitana sanatain, kamu telah hidupkan kami 2 kali. Mati 2 kali bila? Sebelum ni kita tak hidup kan? Dah mati. Boleh kita hidup, kemudian kita akan mati 2 kali. Hidup pun hidup di dunia sekali, hidup di akhirat sekali. Mereka bodai Allah SWT. Sebut 2 kali apa? Dah 2 kali boleh cakap, 3 kali tak boleh. Itu cara dia. Rabbana amat, wahai Tuhan kami, kamu telah matikan kami 2 kali, kamu telah hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunun, kami pun ngaku silap dah ya Allah. Fahal ila khurujin min sabil, tak boleh ngejah sekali lagi. Ya, ngejah. Fahal ila khurujin min sabil, sekali lagi. Dah 2 kali boleh? Tak. 3 kali cakap tak boleh. Tak royak dah lagu tu. Ni cara uslub ahli neraka. Cuba usaha dengan macam-macam cara untuk sentuh supaya Allah SWT bagi peluang lagi. Tak ada putus asa dah akhirat. Allah Taala bagi tahu sebab zalika bian, demikian itu tak boleh dah kata. Sebab apa? Idza du'iya Allah wahdahu, masa tadi dulu bila kamu disuruh supaya hanya tunduk pada Allah.
hanya beriman pada Allah, hanya tunduk hukum Allah Subhanahu wa taala, kafartum, kamu tak sah. Wa in yushrak bi, bila kamu disuruh supaya syirik dengan Allah, tu'minu, kamu ikut pula. Maka pada hari ini fal hukmu lillah, keputusan hari ini hanya milik Allah Al-Ali Al-Kabir, yang Maha Besar. Siapa dia Allah ni? Alladhi huwa alladhi yuriikum, dia akan tunjuk pada kamu tentang kebesaran dia. Wa yunazzilu lakum, dia yang menurunkan kepada kamu daripada langit rezeki. Dia tidak ada yang dapat ambil pengajaran melainkan man yuni, orang yang mana nak jadi hamba Allah. Fad'ullaha mukhlis, oleh kerana itu wahai Muhammad, teruslah seru Allah mukhlisin, dengan penuh ikhlas, lahuddin, hanya pada dia kamu kena tunduk, walau karihalkan, walaupun kami tak suka. Jangan peduli, tunduk hanya perintah Allah, jangan peduli. Tak kadar. Ni berat ni, Nabi SAW berhadapan dengan kadar, nak malu Allah. Sebab tu kena rasa besar Allah Ta'ala ni. Rafi'ud darajat, Allah ni siapa dia? Rafi'ud, yang maha tinggi. Dialah yang angkat darjat. Dzul arsh, pemilik arsh. Yulkir ruha min amri, dialah yang sampaikan wahyu dengan perintah dia kepada siapa saja yang dikenakan dari kalangan hamba ni, untuk bagi tahu kepada dia, khulasah bagi wahyu. Yaumat talaq, hari perjumpaan dengan Allah SWT, hari yang mana manusia tak nak sembunyi lagi. La yakhfa 'ala Allah min syai', tidak dapat sembunyi daripada Allah sedikit pun. Ketika itu Allah Taala katanya, limanil mulkul yaum, milik siapa hari ini ni? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, hari ini ni, setiap jiwa akan dibalas mengikut apa yang dia buat. Ni Allah Ta'ala maha adil, tak ada kaibat akhirat, tak ada rasuah akhirat. Tak, setiap orang ni akan dibalas mengikut apa yang dia buat, bertanggungjawab, tak ada amalan masing-masing, dia kesal bagi amalan masing-masing. La zulmal yaum, tidak ada siapa boleh dia buat zalim pada hari ini. Dah Isa Allah ni sangat cepat. Wa anzirhum, teruslah bagi peringatan wahai mak, berkenaan dengan hari azifah. Hari azifah Allah Ta'ala bagi tahu. Hari apa azifah ni? Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, ketika mana jatuh ni sampai ke kerongkong. Dahsyatnya hari itu, terkejutnya hari itu. Allah Ta'ala beritahu, kerana apa? Kerana menahan kesedihan, keperitan, ketakutan. Kadhimin malil zalimin, tidak ada bagi orang zalim pada hari tersebut. Min hamin, sebagai gapo hamin, temai rapat, tak ada hamin. Wala syafaat, tak ada siapa boleh bagi syafaat yang mana syafaat dia akan diterima. Tak ada siapa boleh ngejak. Ni Allah Ta'ala nafi belakang ni. Dia Allah ya'lamu khainatal, Allah Ta'ala tahu khainatal a'yun, berkhianat mata. Dia apa yang sembunyi dari dada, semua tahu. Dia Allah Taala buat keputusan bil haq, dengan kita ni, dengan panduan kita ni. Walladzina yad'una min dun, mereka yang seru selain daripada Allah tidak akan buat keputusan sedikit pun di akhirat nanti. Tak ada wali, tak ada siapa, tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada malaikat buat keputusan. Innallaha was-sami'ul basir, Allah saja yang maha mendengar, maha mengetahui. Awalam yasiru fil, ajak kita supaya berjalan, berarti di atas muka bumi, bagaimana kesudahan, bagaimana akibat orang yang telah menentai Allah SWT sebelum orang Mekah ni. Kanuhum, yang mana mereka ni lebih hebat lagi dari sudut kekuatan, lebih hebat lagi dari sudut tamadun. Fa akhadahumullahu bidhunubihim, Allah Taala telah azab mereka dengan sebab dosa mereka. Dewa ma kana lahum minallahi min waq, tidak ada kepada mereka selain daripada Allah sebagai pelindung. Dzalika bi annahum, demikian itu Allah bapa Taala azab mereka ni, kanat ta'tihim rusuluhum, telah datang kepada mereka rasul demi rasul dengan buat bukti demi bukti. Fakafaru, mereka tolak. Lalu Allah Taala hukum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ni qawiyyun syadidul iqab, maha kuat, dan hukuman dia itu sangat keras, sangat keras. Masuk kisah Nabi Musa, kita sambung pagi esok. Pagi esok tak ada, kita sambung petang esok, petang Jumaat insya-Allah, petang Jumaat insya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda, ja'al akhirana radina billahi rabbil alamin, islam Muhammadan nabiyyan rasulullah, walhamdulillah. Jumaat. Hari Sabtu ni kita ngelah. Jadi kita ada buat buka puasa sini. Tak boleh hadir belakang. Ada kambing insya-Allah. Eleh lalu kambing.